Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita akan sambung lagi latih diri 1.2C. Okey, ini adalah sambungan daripada yang lepas, daripada 1.2A, 1.2C. Okey, sekarang daripada 1.2A, 1.2C kita tengok operasi tambah tolak darab bahagi. Cumanya kita tengok ini adalah operasi yang satu operasi sahaja. Satu operasi integer asas satu operasi. Untuk yang ni kita akan tengok operasi bergabung. Apakah nama operasi bergabung? Operasi bergabung ni operasi yang ada banyak operasi sama. Ada tambah, tolak, darab, bahagi ataupun yang melibatkan kurangan. Okey. Kalau kita masih ingat kita dah belajar pada sekolah rendah itu, okey, dalam sekolah rendah kita dah belajar apa yang dinamakan Kudabacatur. Okey, Kudabacatur ni adalah singkatan untuk operasi gabungan. Okey, ku merujuk kepada kurungan, da merujuk kepada darab, ba merujuk kepada bahagi, ca merujuk kepada campur, to merujuk kepada tolak. Dan cikgu pecahkan kat sini kepada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama kita cikgu namakan dia sebagai nombor 1. Bahagian kedua iaitu darab dengan bahagi. Bahagian ketiga adalah campur dan tolak. Campur dan tolak nombor 3. Okey, apa kegunaan nombor-nombor ni? Nombor-nombor ini bermaksud kalau contohnya kita jumpa nombor 2, operasi nombor 2 dengan nombor 3. Darab dengan tambah. Darab berada di nombor 2. Tambah berada di nombor 3. Jadi mesti buat nombor 2 terlebih dahulu. Prioriti dia mesti nombor 2. Jadi kena selesaikan darab, baru selesaikan tambah. Cikgu, apa berlaku kalau operasi dia dalam operasi nombor yang sama, iaitu nombor 2 contohnya, darab dengan bahagi? Kena buat darab dahulu ke? Tidak semestinya. Kalau dia dalam nombor yang sama, kita buat dari kiri ke kanan. Mana jumpa dahulu? Okey, jumpa bahagi, boleh buat bahagi. Jumpa darab, boleh buat darab. Ataupun mana-mana saja. Sebenarnya tak ada masalah sebab kita berada di sekolah menengah, kita ada nombor positif dengan nombor negatif. Kalau dulu di sekolah rendah, kita jarang buat daripada yang tolak. Contohnya 3, 10, tolak 3 tambah 2. Ni kita tak buat di sekolah rendah. Tak boleh buat. Cikgu, saya nak buat tambah dahulu, tak boleh. Sebab bila sekolah rendah buat tambah dulu, dia buat yang ni saja. Dia buat yang ni saja. Jadi bila dia buat yang ni saja, 3 tambah 2. Okey, 3 tambah 2. Jadi tak boleh berlaku kat situ. Kita kena tengok nombor yang berlaku kat sini nombor apa. Nombor yang berlaku adalah nombor tambah dengan tolak. Senang cerita kalau di nombor yang sama buat daripada kiri kanan. Okey, kita tengok daripada contoh senang. Daripada soalan. Okey, soalan pertama. Negatif 9 darab kurungan negatif 4 tambah dengan 6. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok yang mana kena buat dahulu. Ini darab, ini tambah. Darab nombor 2, tambah nombor 3. Mesti buat nombor 2, tapi salah. Kalau buat nombor 2 dulu salah. Kenapa? Sebab dalam nombor 3 ni ada kurungan. Jadi kurungan pada nombor 1, nombor 1. Jadi kena buat nombor 1. Bila buat nombor 1, gariskan dia. Gariskan macam ni. Gariskan macam ni. Yang mana tidak bergaris, saling balik. Negatif sama dengan dahulu, negatif 9 darab. Okey. Ini kita dah belajar pada sesi yang lepas. Negatif 4 tambah dengan 6. Negatif 4 perempuan tambah 6 adalah lelaki. Jadi lelaki dengan perempuan, jadi kita akan tolak nombor besar, tolak nombor kecil. 6 tolak 4. Tanpa guna kalkulator. Ini tanpa guna kalkulator, ibu beritahu. 6 tolak 4 sama dengan 2. Jadi siapa yang menang? Lelaki menang. Lelaki ni apa? Lelaki ni positif. Positif 2. Jadi positif 2 tak perlu tulis. Jadi kita akan buat 2 saja. Jadi bila buat 2, kita akan buat yang terakhir. 9 darab 2 dapat 18. Tapi ini masih lagi salah. Kenapa? Kerana di sini nombor negatif, ini nombor positif. Negatif, lelaki, perempuan jumpa positif, lelaki tak boleh pegang tangan. Jadi dia jawapan dia mesti negatif. Jadi negatif
18. Okey, selesai yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. B. 8 tambah negatif 4 darab dengan 8. Okey, sekarang kita tengok ini daripada sini kita nak menyelesaikan ada dua operasi. Tambah dengan darab. Okey. Ada operasi tambah dengan darab. Mesti buat darab dahulu. Okey, kita tahu darab dahulu. Tapi kalau kat sini kita tengok ada kurungan. Kurungan apa? Kurungan untuk membezakan tambah dengan tolak. Positif dengan negatif. Ini kita belajar dalam 2A gitu. Okey, kita tengok balik dalam 2A. Mana 2A? Okey, kita tengok balik ni. Ni kita dah belajar. Kita tengok dalam 2A itu. Okey, refer balik kepada 2A yang kita dah belajar hari tu. Positif dengan negatif dalam kurungan. Jadi, kita buka kurungan dahulu. Kita tak nak ada kurungan kat sini. Sebab dalam kurungan ni bukan ada operasi. Okey, berbeza dengan kalau dia ada operasi. Kalau macam ni tak boleh buka kurungan suka-suka hati. Sebab ni ada operasi. Ini kurungan ni untuk membezakan nombor negatif saja. Kita dah belajar hari tu. Jadi buka kurungan ini dahulu. Buka kurungan, kita boleh gariskan dia. Okey, kita gariskan dia, buka kurungan ini dahulu. Jadi yang tinggal kat bawah 8. Tambah dengan tolak, positif dengan negatif akan jadi negatif 4. Darab dengan 8. Okey, selesai. Seterusnya, darab dengan tambah. Darab dengan tolak. Kena buat darab dahulu. Gariskan dia. Macam ni ke? Okey, jangan biasakan diri macam ni. Biasakan diri kalau nak garis berserta dengan kita punya simbol. Sebelum 4 ni ada simbol apa? Ada simbol negatif. Jadi negatif ini bawa sekali. Ini negatif. Nombor 8 nombor apa? Nombor positif. Sebab 8 sama dengan positif 8. Jadi ini adalah positif. Positif dengan negatif akan jadi negatif. Jawapan dia mesti negatif darab. Jadi salin dulu 8. Tolak. Okey, negatif. 8 tolak 8 darab dengan 30. 8 darab dengan 4 dapat 32. Okey, 32. Ni pun kita dah belajar. 32 perempuan. Sebab ni negatif. Positif lelaki. Jadi kena tolak. 32 tolak dengan 8. 32 tolak 8 kita akan dapat 24. Jadi kita akan dapat 24. Jawapan dia 24. Betul ke salah? Okey, betul. Salah. Kenapa salah? Kerana yang tolak tadi 32 dengan 8. Siapa yang besar? Yang besar adalah perempuan, negatif. Jadi jawapan pun mesti negatif. Okey. Selesai. Okey, seterusnya. Nombor C. C pun sama. Ada juga yang kita kena buka kurungan terlebih dahulu. Yang mana? Yang ini. Okey, kita buka kurungan dahulu. Okey, kita buat satu-satu. Buka kurungan. 4 tolak 15 bahagi negatif 3. Tolak dengan tambah akan jadi tolak dengan 8. Okey, selesai. Yang pertama. Cikgu, kenapa tak buka kurungan ni? Kenapa tak buka kurungan ni? Ni tak boleh buka sebab negatif. Darab dengan tolak tak ada kaitan apa-apa. Ni kita jumpa simbol. Tambah dengan tolak. Itu yang kita buka kurungan. Okay, kita dah belajar sebelum ni. Okay. Jadi, apa yang berlaku seterusnya? Yang berlaku seterusnya kita akan tengok operasi. Ini tolak, ini bahagi, ini tolak. Jadi, ini nombor 3. Ini nombor 2, ini nombor 3. Jadi, kena buat nombor 2 dahulu. Bila nak buat nombor 2, gariskan sebelum 15 lagi. Jangan tinggal 15. Jangan tinggalkan negatif tu. Negatif kena ada. Okey. 15 bahagi dengan 3. Okey. 15 bahagi 3. Tengok simbol dia. Simbol dia negatif. Negatif bahagi dengan negatif. Negatif
bahagi negatif. Negatif dengan negatif, ini perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan boleh pegang tangan. Jadi, dia akan lulus. Tambah. Jadi, dia bertukar menjadi tambah. Salin balik dulu yang lain. 4 tambah 15 bahagi dengan 3. Kita akan dapat 5 tolak 8. Okey. Jadi, buat daripada kiri kanan. Buat selesaikan ini dulu. Okey, 4 tambah 5, 9, tolak 8, sama dengan 1. Okey, selesai. Okey, tengok yang ni sebelah. Ini sedikit berbeza. Apa yang berbeza kat sini? Okey, ini dia ada garis. Dia perkan semua. Bila per semua, kita boleh buat ini pertama, ini kedua. Boleh buat asing-asing atau boleh buat serentak saja. Maksudnya dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Jadi, kita tengok atas dahulu. Atas, oh ada kurungan. Kurungan negatif 22 dengan plus tambah. Kurungan negatif 35 dengan tolak. Okey, jadi kat sini cikgu highlight. Supaya nampak. 1, 2. Okey, kita tengok. Kita buka kurungan dahulu. Negatif 14. Okey, tambah dengan tolak. Positif negatif akan jadi negatif. Negatif 22. Per. Salin balik negatif 23. Tambah tolak dengan tolak. Perempuan dengan perempuan boleh pegang. Jadi dia akan menjadi tambah. Tambah berapa? Tambah 35. Okey. Sekarang cikgu akan ajar dua-dua cara. Satu cara menggunakan kalkulator, satu cara menggunakan pengiraan biasa. Okey, pengiraan biasa. 14. Simbol dia negatif. 22. Simbol dia negatif. Okey. Jadi ini perempuan. Perempuan berjumpa perempuan. Jadi bilangan dia bertambah ramai. Jadi bila bilangan bertambah ramai, 14 tambah 22. Jadi kita akan dapat 36. Kita akan dapat 36. Tapi sebab dia perempuan, dia akan jadi negatif. Kita akan tulis negatif 36. Okey. Yang kedua pula. Perempuan. Ini lelaki. Jadi kena tolak. Siapa yang besar? Yang besar lelaki. 35 tolak 23. Jadi 5 tolak 3 dapat 2. Ini dapat 1, 12. Jadi siapa yang menang? Lelaki. Positif yang menang. Jawapan dia positif. 12. Jadi kita akan dapat 36 bahagi dengan 12 dapat 3. Negatif dengan positif akan jadi negatif. Okey, cikgu tunjuk sikit macam mana cara menggunakan kalkulator. Nak menekan kalkulator untuk ini. Okey, nak tekan kalkulator ini. Pertama korang tekan ini menggunakan kalkulator. Kalkulator Casio FX 570 MS. Sama ada first edition ataupun second edition. Okey. Cikgu guna ini sebab ini cikgu rasa kalkulator yang lebih senang untuk dipakai. Jadi apa yang kita buat, korang tekan simbol ini terlebih dahulu. Okey, ini simbol simbol negatif. Ada kat bahagian atas nombor 7. Di atas nombor 7, baris kedua daripada nombor 7 ke atas. Okey, ada simbol negatif. Kemudian tekan 14. Kemudian tekan tolak. Ni tolak biasa. Tekan 22. Kemudian tekan sama dengan. Cikgu buat petak sini. Okay, tekan ini 1. 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 Okey, 4 perkara tekan. 5 perkara. Jadi, korang akan terus dapat negatif 36. Tu cara dia. Jadi, cara menekan tu, ini cara dia kalau nak guna kalkulator. Tapi, biasakan diri, kita kena tahu juga arithmetic. Arithmetic kita kena tahu.
hukum dia macam mana daripada tekan kalkulator tu dapat jawapan ini. Ini cerita dia. Tapi menggunakan kalkulator kita akan terus dapat jawapan. Hanya tekan kalkulator saja. Dapat 36, negatif 23 pun sama, tambah 35, tekan macam tadi juga. Cumanya beza tadi tambah. Yang tolak tu tukar jadi tambah. Tambah 35, tekan sama dengan akan dapat 12. Pun sama yang ni. Kalau contoh cikgu, saya nak tekan kalkulator ni macam mana? Okey, ini pun sama. Ini walaupun dia adalah operasi pecahan, tekan kalkulator sama juga. Tekan negatif, simbol negatif. Kemudian nombor 36. Per adalah operasi bahagi. Tekan simbol bahagi. Sikan nombor 12. Tekan sama dengan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah jawapan dia terus. Dapat jawapan negatif 3. Okay, itu cara menggunakan kalkulator. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, dalam soalan E. Yang ni masih lagi ada kurungan. Okay, masih lagi ada kurungan. Jadi, kurungan kat sini kita buka dahulu. Okay, kita buka kurungan dahulu. Kurungan buka, abaikan yang lain. Yang lain kekal. Negatif 12 tolak 15 darab negatif 3. Negatif dengan negatif akan jadi positif. Positif apa? Positif 6. Okey, kita ada 3 operasi. Tolak, darab, tambah. Jadi kita kena buat operasi darab dahulu sebab dia adalah nombor and dia adalah dalam kategori nombor 2. Jadi yang tidak terlibat salin. Jangan malas. Negatif 12 salin. Okey, kita tengok ini pula. Negatif 15 darab negatif 3. Negatif darab dengan negatif. Perempuan jumpa perempuan. Boleh pegang tangan. Dia akan jadi positif. Positif. Positif apa? 15 darab dengan 3 dapat 45. Tambah 6. Jadi, tambah dengan tambah. Kita boleh buat yang tambah dahulu. Tambah yang depan. 45. Tambah dengan negatif 12 tambah 45. Jadi 45 tu nombor yang besar. Jadi 45 tolak dengan 12. Jadi dapat 3. Ini dapat 3. 33. Jadi siapa yang menang? Positif yang menang. Jadi 33 tambah 6. Dapat 39. Okey, selesai. Okay. Tengok yang terakhir. Okey, cuba buat yang ni dahulu. Tanpa tengok cikgu jawapan. Okey, cuba selesaikan. Pause sekejap. Okey, dah siap. Dah siap, kita cuba tengok. Yang mana kita boleh buka terlebih dahulu. Kita highlight. Yang boleh buka ini satu. Buka kurungan. Satu lagi adalah yang ini. 2 tempat kita boleh buka kurungan. Jadi buat satu persatu. Negatif 6. Okey. Tambah dengan tolak. Akan jadi tolak. Tolak berapa? Tolak 8. Darab negatif 5. Per negatif 27. Tambah tolak dengan tolak akan jadi tambah berapa? Tambah 38. Okey. Sekarang kita boleh selesaikan. Okey, sekarang boleh selesai. Terpulang kepada kita sama ada nak buat dua-dua sekaligus, atas dengan bawah sekaligus, ataupun nak buat satu persatu. Okey, sebab atas dengan bawah ni dia tempat yang berasingan. Ini satu tempat yang berasingan. Ini pula satu tempat yang berasingan. Kita boleh selesaikan, tak ada kaitan dengan satu antara satu sama lain. Jadi, daripada sini, contohnya, cikgu saya nak buat dua-dua sekaligus. Tak ada masalah. Okey, buat yang atas. Atas ini adalah operasi tolak dengan darab. Tolak dengan darab mesti buat darab. Darab nombor 2. Jadi, kita highlight kat sini.
Mesti selesaikan ini. Okay, 1. Cikgu, saya nak buat sekaligus yang bawah. Boleh? Dipersilakan. Boleh juga. Kan tambah dengan darab kena buat asing-asing. Bukan kena buat darab dahulu, baru tambah. Okey. Kalau yang ini betul. Ini betul. Tak boleh buat sekaligus. Ini tak boleh buat sekaligus. Tapi untuk ini tadi cikgu dah bagi tahu dia asing. Atas satu rumah, bawah satu rumah. Atas rumah untuk penyebut, dia akan dapat jawapan A. Bawah rumah pengangka, atas pengangka A, bawah adalah penyebut B. A per B jawapan dia nanti. Jadi kita akan dapat kat sini. Apa yang berlaku? Okay, negatif 6. Tolak dengan 8. Darab dengan negatif 5. Buat yang warna hijau. Okey, kita salin balik. Negatif 6. Okey, negatif 6. Kita pun tengok. Nak darab ni, nak darab. Negatif dengan negatif. Perempuan dengan perempuan. Mesti boleh pegang tangan. Jadi, dia akan jadi positif. Positif berapa? Positif 4 darab dengan 8 darab dengan 4 dapat 40. Okey. Per 27 tambah 38. Okey, negatif 27 tambah 38 jadi 38. 38 nombor yang besar. Lelaki. Ini perempuan. 38 tolak dengan 27 dapat 11. Jadi siapa yang menang? Lelaki. Sebab lelaki nombor yang lebih besar. Jadi yang menang adalah positif. Jadi positif dia positif 11. Kita pun buat lagi sekali. Selesaikan atas pula. Yang bawah dah selesai. Selesai atas. 40 dengan 6. Positif 40 dengan negatif 6. Okey, maksud dia ini perempuan, ini lelaki. Jadi, siapa yang nilai nombor mana lebih besar? Nombor lelaki lebih besar. Positif. Tolak dengan perempuan. 340 tolak dengan 30. Dan tolak dengan 6 dapat 34. Jadi, siapa yang menang? 34 menang adalah kepada positif. Jadi, 34 per 11. Okey. Cikgu boleh tinggal macam ni ke tak? Okey, setengah jawapan boleh ditinggal dalam bentuk nombor bercampur, nombor pecahan tak wajar, ataupun setengah kena tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, macam mana nak tukar pecahan daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Okey, senang je kat sini. Kita guna kalkulator. Okey, tekan nombor 34. Okey, pertama tekan nombor 34. Kedua, tekan simbol A, B, C. Kemudian tekan simbol dan tekan nombor 11. Kemudian tekan nombor tekan sama dengan. Okey, cuba tekan semua. Okey, 34 je guna tekan juga ni. 34 simbol ABC per 11 tulis tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat dalam kalkulator tu, dalam kalkulator 570 ini dia akan tulis macam ni. 3, dia ada tanda macam ni. 1, tanda macam ni. 11, betul tak? Sama ke tak? Okey, ini 1 tekan. Tekan yang kedua. Tekan yang ketiga. Tekan yang keempat. Ini jawapan yang keluar. Jawapan. Ni jawapan. 3 ada simbol yang ni, kecil ni. Ada simbol kecil ni. Ada 1. Ada simbol kecil, ada 11. Jadi simbol-simbol tu apa? Simbol-simbol tu 3 tu adalah nombor bulat. 1 adalah pengangka. 11 adalah penyebut. Jadi kita akan dapat 31 per 11 menggunakan kalkulator. Jadi korang kena mahir dengan penggunaan kalkulator ni. Penggunaan kalkulator ni kena mahir. Okey, jadi kita berhenti dulu setakat ni. Kita berjumpa lagi di lain latihan. Okey, sekian. Terima kasih.